Salam bahagia. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita masih lagi akan menumpukan perhatian kepada topik yang menjadi perhatian, perbincangan dan juga yang merupakan satu topik yang cukup hangat ketika ini di negara kita. Topik yang kita pilih ialah keabsahan status halal kartel daging import. Dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan isu ini bersama dengan dua tetamu yang cukup hebat yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Dan kalau anda masih ingat, semalam pun kita masih ataupun kita telah pun bercakap tentang isu ini, dan ketika itu kita telah membawa Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia ataupun MAKIS, dan kita juga ketika itu ada seorang lagi tetamu iaitu Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterina Kesihatan Veterina Jabatan Perkhidmatan Veterina ataupun DVS. Dan malam ini kita akan sambung lagi perbincangan ini, tetapi mungkin kita melihat daripada aspek yang sedikit berbeza. Baiklah, dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di studio. Kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Seri Akbar Sata, iaitu Presiden Persatuan Pemeriksa Frak Bertauliah Malaysia. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Kita bersama lagi Datuk Seri ya. Yeah. Alhamdulillah. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu iaitu yang berbahagia Ustaz Haji Ahmad Hafiz Al-Bakani. Bakani itu betul ya Ustaz? Ya, pengurusi Pusat Pendidikan Islam Al-Rifai. Ya, jadi terima kasih Ustaz kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan seperti biasa juga lah, kami juga ingin mengalu-alukan pandangan dan juga pendapat anda berkaitan dengan isu ini. Jadi jangan lupa dua talian seperti biasalah kami peruntukkan ataupun kami sediakan kepada anda di 03 2697 9768 dan juga 03 2697 9767. Dan jangan lupa anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami seperti biasalah secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, mungkin menarik kalau saya mulakan dulu dengan yang berbahagia Datuk Seri Akbar Sata. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah satu artikel yang cukup menarik hari ini di sebuah akhbar tempatan berkaitan dengan apa yang disebut sebagai investigative journalism. Jadi ini sesuatu yang menarik, dan mungkin bila kita bercakap tentang investigative journalism inilah sebenarnya yang membawa kepada pendedahan apa yang disebut sebagai kartel daging import, walaupun ianya telah lama katanya wujud di negara kita 40 tahun. Itu jangka masa yang agak panjang. Jadi mungkin dapat komen daripada Datuk Seri. Sebenarnya investigative journalism ni adalah begitu popular di negara-negara barat. Termasuk Indonesia juga, kerana ia merupakan satu kewartawan penyiasatan, investigative reporting yang dilakukan oleh jurnalis-jurnalis ataupun reporter yang berpengalaman, tetapi mereka akan lapor ni berdasarkan kepada penyiasatan. Selalu siasatan ni makan masa panjang. Jadi selalunya apabila makan masa panjang, mereka akan berdasarkan kepada fakta-fakta dan sudah tentu dengan interview dan juga undercover yang mereka lakukan itu dengan melihat kepada dokumen-dokumen, dan juga mereka juga mempunyai persatuan-persatuan yang meliputi juga forensic accounting dan sebagainya. Jadi kita boleh lihat. Itu sebabnya kalau kita lihat kepada Panama Paper, iaitu satu skandal rasuah yang begitu besar, iaitu Panama Paper, yang mana kebanyakan daripada ahli politik menyimpan wang di offshore account ni, termasuk orang Malaysia lah, ada nama list. Jadi mereka telah membongkar dan juga telah memberitahu kepada masyarakat dan juga agensi penguatkuasa supaya menjalankan siasatan, sebab mereka telah mendedahkan ada aktiviti-aktiviti yang boleh. Begitu juga di Malaysia, kita ada semasa di Perlis dulu, di Wan Kelian, ada kubu di human trafficking itu juga dijalankan oleh Alam Malaysia, walaupun tidak begitu detail, tapi kita ada. Dan sudah tentu sekali kes yang terbaru ini yang dilakukan mengenai kartel daging. Jadi kita berharap satu hari Malaysia ni mempunyai investigative journalist yang begitu baik, bukan saja akan menyiasat kes-kes skandal-skandal yang nak susuk, di-hide, disorok oleh orang-orang yang berpengaruh supaya dapat dibongkarkan, dan sudah tentu selain itu ia juga boleh membantu agensi penguatkuasa untuk menjalankan siasatan dengan cara yang sah, dan sudah tentu ia akan memberi bukan saja memendekkan masa, bahkan juga sesuatu yang dibongkar itu sukar untuk kita
sorok lagi. Ada juga Datuk Seri, sebelum saya pergi kepada Ustaz berkaitan dengan isu inilah, ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan bila kita bercakap tentang investigative reporting ataupun journalism ini, terutamanya dengan pembukaran kartel daging import ini, ada yang mengatakan bahawa ianya telah wujud selama 40 tahun, ada yang mempertikaikan tentang kewujudan kartel ini, malah ada yang mengatakan bahawa ianya lebih merupakan satu fake news yang diperbesar-besarkan. Tetapi pandangan Datuk Seri, apakah ianya realiti ataupun fake news sebenarnya? Saya rasa kita kena lihat kembali berapa lama siasatan itu dibuat dan adakah ia hanya berdasarkan kepada percakapan mulut kepada saksi ataupun mereka melihat dokumen-dokumen dan juga mereka telah membuat undercover berada di dalam kegiatan-kegiatan skandal ini, maka sudah tentu kita dapat menilai betapa betul ataupun tidak sesuatu informasi yang diberikan. Jadi ini berdasarkan kepada kekuatan dan juga kebijaksanaan investigatif jurnalis ini yang menjalankan tugas. Jadi sama ada kita nak kata 40 tahun ataupun 50 tahun, kita kena lihat kepada keberkesanan siasatan dan juga undercover yang dibuat berdasarkan kepada fakta-fakta, dokumen, saksi, orang ramai dan juga interview dan sebagainya. Jadi itu lebih baik kita serahkan kepada agensi penguatkuasa kerana mereka ini bukan saja mempunyai kepakaran tetapi mereka ada kuasa untuk menjalankan siasatan dengan lebih lanjut lagi dan sudah tentu keputusannya akan diberi dengan lebih jelas dan lebih jitu terhadap apa-apa juga tomahan ataupun allegation yang dibuat itu. Okey, saya nak dapat pandangan Tuan Haji Ustaz Haji Ahmad lah. Ini pun menjadi satu isu sebenarnya Ustaz ya. Suka atau tidak, ianya telah memberikan satu impak ataupun kesan psikologi yang cukup mendalam sebenarnya kepada pengguna-pengguna di Malaysia, terutamanya umat Islam. Jadi apakah Ustaz merasakan bahawa 40 tahun itu adalah satu jangka masa yang begitu panjang lah kalau ianya betul-betul wujud selama 40 tahun? Apakah selama sebelum itu tidak ada pihak-pihak tertentu yang mungkin melihat bahawa isu kartel ini sebenarnya sudah pun berada di negara kita? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berkaitan dengan daging yang kita bincangkan pada malam ini, sebenarnya ia isu yang melibatkan individu, keluarga dan juga masyarakat. Dan yang bertanggungjawab dalam isu ini adalah mereka yang berautoriti dan juga boleh kita katakan pihak kerajaan yang wajib melakukan ketegasan dalam isu ini. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Kamu adalah pemimpin dan kamu semua bertanggungjawab di atas rakyat di bawah kepimpinan kamu. Jadi berkaitan dengan isu yang sebagaimana Datuk sebut 40 tahun ke 30 tahun ke hatta 70 tahun sekalipun, sekarang ni masalahnya kita nak supaya tubuh badan kita ini hidup dan dibesarkan dengan benda yang halal. Terutamanya kita sebagai orang Islam. Dia ada dua, halalan tayyibah. Kita nak halal dan juga baik. Nabi SAW menyatakan kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Daging yang tumbuh daripada benda yang haram, maka neraka yang aula baginya. Maka saya gira bagi pihak-pihak yang berautoriti khasnya. Mereka lebih bertanggungjawab dalam isu ini, satu. Dan boleh kita katakan juga masyarakat janganlah mengambil enteng dalam hal ini. Mereka ada hak untuk bertanya kepada penjual ataupun pembekal daripada mana sumber yang dapat. Tak salah kalau kita tanya daripada supermarket ke apa semua, daging ini daripada mana sijil, mananya cop halal. Dan sekarang ini pun isu halal jakin pun telah dipertikaikan. Kerana apa dipertikaikan? Kerana isu katil yang timbul sekarang ini yang boleh melibatkan umat Islam jadi ragu-ragu tentang terutamanya daging import. Daging yang dalam negara pun sekarang ini pun kita boleh katakan masih lagi timbul keraguan. Tidak dinafikan. Kita tidak melibatkan sekadar lembu, kerbau. Ia juga termasuk ayam yang merupakan sembelihan. Sebab berkaitan dengan makanan daripada lemak ataupun coklat, dia berbeza dengan daging. Kalau kita melihat daripada fatwa ulama menyatakan daging ini lebih asyad, lebih tegas. Islam menekankan garisannya kena mengetahui orang yang sembelihnya dan kena mengetahui bahawa mereka yang sembelih itu akidahnya benar, mengikut syariat yang kita, kalau kita orang kampung sebut Datuk, kena
putus urat merih kita pakai. Kena pastikan sedemikian. Maka perkara-perkara sedemikian masyarakat ada hak untuk bertanya kepada terutamanya pembekal ataupun pihak kerajaan, adakah status halal itu betul-betul mengikut piawaian disebut patuh syariah. Sebab apa? Melibatkan keluarga kita. Jadi kita minta kepada mereka yang bertanggungjawab, bukan sekadar kita tidak menunding jari kepada JAKIM semata-mata, juga kepada pembekal, kepada pihak kastam, yang mana kita mungkin dengar berita yang terlolos, yang terlepas, isu rasuah apa semua, kita serahkan kepada badan otoriti PDRM untuk membuat pemeriksaan ataupun siasatan. Kita sebagai orang awam ada hak untuk menilai daripada sudut patuh syariah, seperti mana daripada sudut sembelihannya, daripada sudut binatang daripada luar negara, yang mana kita mengetahui bahawa orang Islam itu wajib untuk mencari fardu kifayah untuk mencari benda yang halal. Menarik, alhamdulillah. Baik, apa ni Ustaz Haji Ahmad. Kita nak dapatkan pandangan Datuk Seri. Kalau kita petik di apa yang disebut oleh Ustaz Haji Ahmad tadi, bila kita bercakap tentang apa ni, sebelum meletupnya lah kartel daging import ini, sebelum ini pun sudah banyak rungutan daripada apa ni pengguna-pengguna di negara kita sendiri, di mana penyembelihan ayam di dalam negara sendiri pun tidak mengikuti apa yang disebut sebagai apa ni mengikuti patuh syariah. Ada makanan-makanan yang dijual dicampur dengan pelbagai bahan-bahan yang tak sepatutnya apa ni digunakan oleh umat Islam dan sebagainya, tetapi ianya berlarutan seolah-olah isu ini yang meletup, iaitu tentang kartel daging import ni semacam I would say dalam istilahnya tips of the iceberg lah sebenarnya. Masih lagi ada isu besar di bawah sana yang mungkin tidak terbongkar. Pandangan Datuk Seri. Ya, ini mungkin kemungkinan besar sebab apa yang kita dapati kini mungkin ia merupakan satu apa ni jumlah yang begitu kecil sekali, dan kita dapati ini adalah disebabkan oleh tanggungjawab jabatan-jabatan yang terbabit tidak menjalankan tugas. Sedangkan kita ada SOP, JAKIM ke kastam ke apa ni makis ke apa ke, semua ada SOP dan juga tanggungjawab. Jadi ini isunya adalah tanggungjawab. Kenapa ia boleh berlaku sedangkan kita mempunyai pelbagai jabatan yang dibayar gaji begitu banyak tetapi masih lagi dipertikai oleh orang ramai sebab katanya daging yang dibawa masuk ni adalah daging tidak halal. Jadi ini kita tak boleh main sebab semua orang terlibat, termasuk juga yang anak beranak orang JAKIM, anak beranak apa ni kastam sebagainya. Jadi kita terlibat. Jadi oleh sebab itulah kita bukan saja terpaksa dan juga menjalankan tugas dengan baik, bahkan juga hendaklah memastikan bahawa segala SOP dipatuhi, tambah-tambah lagi apabila ia melibatkan makanan. Jadi itu sebabnya kalau kita lihat kebanyakan daripada yang dikatakan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang unethical ni, yang tidak beretika dan juga tidak moral ni, selalunya kita tengok daripada bahan yang dia makan tu. Sebab dia akan jadi darah daging. Jadi kita takut. Itu sebabnya kalau kita lihat kepada statistik yang dikeluarkan oleh SPRM, kita dapati bahawa 55% daripada tangkapan yang dibuat daripada 5,000 orang tu, iaitu daripada tahun 2015 hingga 2020 Oktober ni, adalah budak-budak umur di antara remaja antara 29 hingga 39 tahun. Jadi itu sebabnya kita takut benda-benda ni adalah akibat daripada salah satu dua sebab. Ya, adalah sebab ni. Sebab apa yang kita makan adalah buatkan sesuatu yang kita akan menjadikan sesuatu itu sebagai satu kita memperkayakan diri, kita nak hidup lebih mewah, tetapi kita menggunakan kedudukan kita untuk menyalahgunakan kuasa dan sebagainya. Okey, saya dimaafkan dah ada pun pemanggil kita di talian sekarang ini, Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Tuan moderator dan ahli listener yang dihormati. Ya, silakan. Seperti soalan saya yang pertama, kita tahu tadi kita ada dengar, saya ada baca paper tu dia kata apa, punca kartel daging haram, saya ada pengimport daripada kalangan orang Islam. Kalau ada orang Islam pun telah gulung tikar. Ini kenyataan ni adakah apa boleh ahli panel ulas Okey. Yang kedua, Majlis Perundingan Melayu yang diketuai oleh bekas ketua Polis Negara Tun Hani Omar mencadangkan JAKIM dirombak sebab isu kartel daging import ni. Minta ahli panel ulas. Yang ketiga,
Tadi saya ada apa dengar pada dalam TV 3 Jakim kata dia ada plan dengan isu halal haram. Bagaimana dalam hal ni dia ada 6 plan tau. Boleh Ali Pen ulas dalam hal ni? Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi persoalan-persoalan yang menarik juga dibangkitkan oleh Ridwan sebenarnya. Okey, kita nak dapatkan pandangan Ustaz terlebih dahulu lah. Ini tentang punca berlakunya kartel daging import ini. Dikatakan bahawa pengimport itu ialah terdiri daripada mereka yang bukan Islam sebenarnya. Tetapi apakah itu cukup alasan sebenarnya untuk kita menerima alasan seperti itu sebenarnya? Subhanallahil azim. Sekarang ni bisnes ni melibatkan semua agama dan bangsa, terutama orang Islam. Okey. Apabila kita membicarakan bahawa kita melibatkan bangsa Melayu, kita tidak boleh menafikan juga ada bangsa lain yang terlibat. Tetapi bila melibatkan bangsa Melayu yang Islam yang melakukan hal sedemikian, maka mereka pasti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada habuannya. Orang kafir, mereka itu daripada sudut kekafirannya mereka tetap akan dapat balasan keburukan. Tetapi orang Islam, orang Melayu yang membuat kerja yang kita belum pasti lagi benda itu. Jikalau dipastikan bahawa orang Islam melakukan sedemikian, maka kita menyatakan dalam hadis Nabi SAW, orang Islam yang melakukan kezaliman ke atas orang Islam yang lain, maka mereka mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi mengatakan menjaga kehormatan orang Islam itu lebih utama daripada menjaga kehormatan Kaabah. Kaabah yang mulia itu, menjaga kehormatan orang Islam itu lebih mulia. Okey, kita ambil contohnya dalam isu daging berkaitan. Menjaga hak orang Islam untuk makan daging halal itu adalah tanggungjawab di atas setiap badan otoriti agama, terutamanya kerajaan. Dan juga menjadi tanggungjawab bagi rakyat untuk bersungguh-sungguh mencari benda yang halal itu sendiri. Kerana itulah saya nak kaitkan sedikit supaya tidak timbul keraguan di sini, kerana saya melihat dalam media sosial orang mengatakan yang penting kamu bila baca bismillah saja walaupun daging itu halal, dia haram, dia akan jadi halal. Auzubillah. Kita menceritakan ini hadis riwayat Imam Bukhari bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mana datang kepada Nabi SAW dan menyatakan bahawa telah datang kepada kami daging yang disembelih oleh orang yang baru masuk Islam. Maka Nabi kata samullah, sebutlah nama Allah dan makan. Iaitu apa dia? Dengan maksud bahawa makan sebab yang sembelih itu orang yang baru masuk Islam. Hatta sehingga kan kalau orang itu orang yang jahat, orang pelaku maksiat sekalipun, selagi mana dia Islam, maka kita boleh makan daging tersebut. Hatta dalam kitab fiqh menyatakan orang Yahudi, orang Nasrani yang menyembelih binatang ternakan mengikut tariqatus syar'iyah, mengikut jalan syariat yang sebenar, yang putus urat merih yang kita sebut tadi Datuk, maka orang Islam boleh makan. Kalau dia mengikut, kecuali golongan yang murtad, golongan yang beriktikad Tuhan duduk atas langit, Tuhan menjisimkan Allah Taala ini, orang yang menyembah berhala, memang tidak boleh untuk kita makan daging tersebut. Boleh tambah sikit ya? Ada orang mengatakan bahawa bahkan doktrin agama tak boleh mengubahkan sama ada seorang itu terlibat dalam kegiatan baik tak baik, etika tak etika. Kerana isu integriti sama ada kita ada atau tak ada. Okey, nanti kita nak dapatkan pandangan Datuk Sri lah berkaitan dengan soalan yang dibangkitkan oleh Ridwan berkaitan dengan sarana yang dibuat oleh MPM dan juga apakah plan yang perlu dilakukan oleh JAKIM sendiri. Tapi sebelum itu, kita ambil satu lagi panggilan yang sudah pun ada di talian kita. Encik Abdullah Osman dari Seroman Negeri Sembilan sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih dan juga dua listener. Ya. Jam jawapannya ni. Ya. Pertama sekali tentang logo. Masalahnya logo terlalu mudah mereka gunakan. Ada yang menggunakan logo palsu. Bukan saja pengimport daging yang sekarang ni, daging lembu, tetapi juga barang-barang makanan yang lain pun dah ada logo-logo palsu ini. Betul. Mengapa jadi begitu? Lagi satu, bagaimana restoran-restoran bukan Islam pun boleh dapat sijil halal. Saya haraplah kalau boleh JAKIM, kawan-kawan JAKIM selalu turun ke padang, jangan duduk di pejabat saja. Dan lagi satu ialah tentang
apa ni, sekarang kita cuba cari siapa dalangnya. Siapa dalangnya dan mesti ada dalangnya. Ya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Semakin menarik sebenarnya soalan-soalan yang dikemukakan oleh pemanggil-pemanggil kita, dan kita masih lagi membuka dua talian itu kepada anda sebenarnya untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun mengemukakan soalan-soalan yang mungkin akan kita lontarkan nanti kepada kedua-dua tetamu saya yang berada di studio Ruang Bicara ini. Nombornya saya ulangi sekali lagi, 03-2697-9768, 03-2697-9767. Apa kata kita rehat dulu? Alhamdulillah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang keabsahan status halal kartel daging import. Dan sebelum kita menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan, Abdullah Osman, apa kata kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Baha dari Kuala Lumpur sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum, Baha. Waalaikumsalam, Sakawi. Sihat? Alam ni cepat. Tapi walaupun cepat Sakawi, saya masih lagi belum yakin nak makan daging ni. Itu masalah. Jadi ada orang nak order sate, saya kata order sate daging belum lagi. belum boleh yakin ni lagi. Okey. Ya, Assalamualaikum dua ahli panel ni. Waalaikumsalam. Okey, saya nak tanya 3 soalan Sakawi, boleh Sakawi ya? Silakan. Topik yang hebat ni. Okey, sekarang ni saya rasa perkara dah berlaku sekali. Ya. Dan kerajaan pun dah buat langkah-langkah seperti ambil semua daging-daging import berkenaan dan disita. Okey. Dan kemungkinan ataupun tak tahu, kita tunggu syarikat yang berkenaan akan didakwa esok. Betul. Sebab salah guna cop halal lah apa semua kan. Yang saya tak faham tu Sakawi ya. Syarikat ni hanya gunakan nama dia je. Lepas tu bila sampai dekat port, dia ambil orang lain, dia chop. Dan chop tu pula berbagai-bagai chop. Okay. Tapi yang boleh saya beritahu ini, Menteri kata nasib baiklah daging-daging tersebut dah disita dan dah tak boleh jual lah. Tapi isu ni sekarang ni, apakah dengan cara begini kan, kira dah selesai ataupun kita orang Islam ni dah boleh makan daging lagi tu. Okey, yang kedua Sakawi ya. Sekarang ni dah macam-macam cerita. Malam pun cerita kata 40 tahun, mana ada 40 tahun perkara ni berlaku semua kan. Tapi kita tahu dan semua rakyat tahu di pihak penguatkuasa ni semua ni berlaku macam-macam, tapi tak diluar-luarkan. Jadi sekarang ni saya nak tanya dengan ahli panel, adakah boleh kita diambil tindakan pada mereka-mereka yang buat berita tak sahih ni Sakawi? Hingga keadaan menjadi bertambah panas dan melegak, bertambah panas lagi ni. Yang ketiga saya nak tanya Ustaz, pandangan Ustaz mungkin bagi pencerahan kan, kalau boleh lah kan. Adakah perlu pihak JAKIM ni ataupun pihak berkenaan melantik AJK Masjid ke Surau kan, dilantik sebagai pemantau? Pemantau bebas ke apa ke, bagilah allowance sikit apa semua kan, supaya at least ada pihak lain selain pada JAKIM yang kita cakap ni dari Sakawi kan, bagilah kerja pihak-pihak surau masjid ni, apa kerja yang boleh kita kita yakinilah Sakawi. Menarik. Itu saja Sakawi. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Tuan Baha dari Kuala Lumpur. Persoalan-persoalan yang cukup menarik sebenarnya. Datuk Seri kena jawab dulu persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan dan kemudian Encik Abdullah Osman. Sebelum saya dapatkan pandangan Ustaz tentang MPM telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa mungkin mereka JAKIM itu perlu dirombak dan plan ataupun perancangan JAKIM sendiri untuk menangani isu ini. Ada kata 6 plan sebenarnya yang telah pun dirangka oleh JAKIM. Tetapi secara keseluruhannya bagaimana Datuk Seri melihat, apakah itu dapat menyelesaikan masalah yang wujud ini? Saya rasa kini kita dapati masalahnya adalah masalah pertindihan kuasa. Itu sebabnya lebih baik kita lihat kembali SOP seperti saya nyatakan tadi. Jadi sudah tentu dalam mana-mana jabatan tu mesti ada kelemahan-kelemahan orang-orang ataupun pimpinan-pimpinan tak bagus. Tapi adalah lebih baik jika sekiranya kita perbaikikan dan juga kalau boleh kita buat kajian balik dalam JAKIM dan sebagainya, kita lihat apa kelemahan-kelemahan.
Dan mungkin ahli-ahli profesional yang bagus dalam segi HR ni boleh, dan juga dari segi profesionalism lain dapat memberi pandangan-pandangan lah. Saya rasa itu lebih baik, sebab kita kena ingat siapa saja kita letak situ, sama ada dia ada kelulusan PhD ke masters ke, tapi jika tidak ada integriti, saya rasa ia akan balik ke tempat yang asal. Jadi isunya adalah isu integriti. Jika sekiranya orang ada integriti, jalankan tugas sebab kita dapat gaji, kita tahu kita sebagai orang Islam mesti tanggungjawab. Tambah-tambah lagi isu-isu daging ni, nak makan oleh Islam, kita mesti bertanggungjawab supaya apa yang sampai kepada masyarakat ni adalah halal, totally halal. Kalau kita tak tanggungjawab, maka soalan ini adalah isu integriti. Sebab bagi kita, asal kita tengok benda tu dah keluar daripada custom, dah bagi sebagainya, dah jual di kedai, kita buat tak tahu. Sebab kita tak ada monitoring system. Dan kini kita tak tahu agensi mana yang benar-benar akan menjalankan penguatkuasaan. Adakah MAKIS, adakah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, adakah JAKIM. Mereka ni memang nak kuasa, tapi kita kena ingat apabila kita beri kuasa, adakah kita mampu untuk menjalankan tugas. Selalunya undang-undang di Malaysia ni bagus, tapi yang masalah besar ialah penguatkuasaan. Selalunya bila diberi kuasa, kita tak menjalankan tugas. Jadi itu sebabnya sudah tentu kalau nak kuasa, pastikan juga kita cukup enforcer menjalankan tugas dengan baik, dan pastikan juga jika sekiranya enforcer ini, penguatkuasa ini tidak ada integriti, maka apa saja peraturan-peraturan terbaik dalam dunia ni kita buat pun tak akan menjadi apa-apa. Integriti ini selalu saya tahu Datuk Seri gunakan. Nak kaitkan juga dengan apa yang disebut oleh pemanggil kita tadi, Abdullah Osman, iaitu tentang logo halal itu sendiri. Kalau kita lihat bagaimana logo halal itu kadang-kadang begitu mudah, seolah-olah begitu mudah diperoleh, dan kadang-kadang kedai-kedai yang tak sepatutnya ada logo halal pun boleh mempamerkan logo halal. Ini berlaku banyak di negara kita kan. Ada yang halal, ada yang walaupun dia ditiru 100% daripada yang dikeluarkan oleh JAKIM ataupun jabatan-jabatan tertentu. Jadi yang masalahnya adalah tidak ada penguatkuasaan. Maknanya kalau asal kebanyakan daripada syarikat-syarikat boleh tanya kenapa kita tak pergi minta dapatkan CJ halal. Jadi jawapan mereka adalah red tape begitu susah sekali. Saya tak tahu sama ada ini betul ke tidak. Tapi bukan maksud saya kita ni perlonggarkan prosedur. Tetapi prosedur selalu, kalau red tape terlalu banyak, maka sudah tentu orang berniaga ni yang duit banyak, dia akan rasuah. Dia akan rasuah orang tertentu untuk mendapatkan CJ halal ni. Lebih baik kita buatkan sistem yang simple, tetapi kita kena tegas. Dan pasti juga kita ada auditing lah, pergi cek apakah kita keluar CJ kepada restoran-restoran seperti nyatakan tadi, ataukah kita pergi cek balik. Sebab kadang-kadang pada hari pertama masa kita nak dapat CJ tu, memang saya ikut prosedur. Tetapi adakah semasa saya menjalankan tugas, selepas 4-5 tahun saya ikut prosedur? Itu ada satu perkara yang mesti ada audit, mesti ada pengawasan. Jadi ini kita adalah merupakan kelemahan. Bagi kita adalah tujuan asal kita nak keluar CJ sebab dapat duit. Kata CJ ni mahal, saya tak tahu. Katanya mahal, nak keluar CJ. Jadi oleh sebab itu kita hendaklah berhati-hati supaya apabila kita mengeluar sesuatu, pastikan kita orang menggunakan CJ itu dengan cara teratur, mengikut prosedur dan tidak melanggar undang-undang. Dan juga jika sekiranya ia melibatkan benda-benda halal ni, pastikan juga ia mematuhi syarat-syarat. Sesuatu yang menarik juga nak kongsi bersama dengan Ustaz, untuk mendapat pandangan Ustaz Haji Ahmad lah, tentang logo halal itu sendiri, Ustaz ya. Daripada pandangan Ustaz sendiri, sejauh mana rakyat Malaysia, terutamanya umat Islam sendiri, dapat membezakan antara logo halal yang betul-betul genuine dengan logo halal yang palsu? Subhanallahil-azim. Logo halal yang dikeluarkan di Malaysia ini yang diiktiraf antaranya JAKIM dan juga Jabatan Agama Islam Negeri. Dan kita sebagai orang awam hanya bertaklid ataupun mengikut apa yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang otoriti daripada JAKIM dan juga Jabatan Agama Islam Negeri. Dan sebagaimana yang kita ulang tadi, menyatakan bahawa isu logo ini jangan sampai rakyat mempertikaikan apabila telah berlaku sedemikian. Kerana apa dia? Kerana kita tidak melihat sekadar daripada sudut logo itu semata-mata, tetapi sekarang ini telah timbul isu orang telah tidak mempercayai akan kebenaran logo tersebut. Kerana apa dia? Kedapatan sebahagian daripada restoran yang menggunakan ciplak
logo JAKIM ataupun logo Jabatan Agama Islam Negeri, mungkin disebabkan pegawai-pegawai yang tidak tegas untuk turun ke padang melihat akan apa yang berlaku di restoran ataupun di hotel hotel dan sebagainya, dan kita minta bahawa isu logo ini tidak timbul dah selepas pada ini. Kerana apa dia? Kerana mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh kerajaan itu sendiri. Kalaulah hanya semata-mata dengan logo tetapi daripada sudut penyembelihannya, daripada sudut orang yang menyediakannya tidak mengikut, maka bagaimana rakyat nak mempercayainya? Jadi ini perkara yang sangat penting bagi umat Islam dan juga rakyat Malaysia. Ambil cakna berkaitan dengan isu logo ini. Jangan sampai lepas pada ni orang tak percaya dah kepada logo tersebut. Ini perkara yang penting tu. Ya, Satu lagi ya Ustaz. Ya. Yang saya sedih di Taman Tun sebagainya, kita dapati bahawa walaupun tak ada logo tapi di kedai-kedai yang bukan Muslim dia letak tulisan Jawi. Dia tulis katalah ni apa corner tulis Jawi. Jadi orang yang tak apa ni Ustaz, dia halal masuklah. Itu. Tulisan Arab tu, Arab ya. Jadi itu antara maknanya kita tak ada pengawasan. Benda macam ni sepatutnya kita kena kawal, dan sebab ini akan menyeleweng, mislead masyarakat. Jadi kita dah masuk sebagainya, tengok makan sudah tentu benda semua tak halal. Jadi kita rasa bukan saja kita lihat kepada CJ ni, bahkan juga dari segi keseluruhannya kita dapati bahawa macam restoran Cina, restoran yang bukan Islam tadi, bagaimana dia boleh dapat CJ? Dia ni pandai, dia ambil orang Indonesia pakai tudung, duduk 20-30 orang situ, dia orang mai cek tengok, oh pakai tudung, ya dah ni kan. Tapi berapa lama mereka ada situ? Jadi setengah daripada orang Indonesia, tak semualah, yang tak kira lah, asal kerja di tempat-tempat yang tak halal ni, asal dapat duit, jadi mereka akan membantu. Jadi ini akan keluarkan. Jadi perkara-perkara sedemikian, itu sebabnya saya rasa ini isu integriti. Jangan sebabnya orang yang bangsa lain ni selalunya mereka ada duit, selalunya layanan baik sebagainya, jadi kita jatuh hati, kita bagi CJ. Ini merupakan satu perkara yang bukan saja tak baik, bahkan juga akan memberi impak yang tak baik kepada orang Islam yang nak masuk kedai ni. Sebab itulah saya tertarik dengan soalan tadi yang mengatakan apa kata JAKIM wujudkan mata-mata daripada ahli jemaah masjid, surau. Saya tertarik dengan apa yang ditubuhkan oleh Johor. Sebelum ini dia tubuhkan baru-baru ini Brigade Ahli Sunnah wal Jamaah untuk menjadi mata-mata kepada Jabatan Agama Islam. Ketika itu isu Hizbut Tahrir, Wahabi dan sebagainya, tapi sekarang ini kita isu daging. Maka kita boleh lihat daripada sudut NGO boleh ke depan. NGO boleh ke depan dan bukakan tangan, dan Jabatan Agama Islam JAKIM bukakan tangan, menadah kami bersama berganding bahu untuk membanteras isu berkaitan dengan daging ini. Dan jangan terlalu jumut, maksud saya maknanya ada banyak syarat yang menyusahkan masyarakat untuk bersama dengan kerajaan untuk membantu. Kami rakyat Malaysia bukan untuk menyusahkan kerajaan. Kami nak membantu untuk menjadi mata-mata, untuk menjadi telinga dan mulut bagi membanteras fahaman ini, sehinggalah yang dikatakan dalang kepada katil daging yang haram ini tertangkap ataupun diambil tindakan mahkamah. Jadi saya cukup setuju dengan yang apa yang dinyatakan oleh saudara. Saya nak tambah sikit Ustaz, itu bagus satu, sebab kita ingat dulu CAP kita ada Penang tu kan, CAP. Wah, bukan main dia aktif. Ada saja benda ni dia akan. Jadi sekarang kita tengok NGO kita dah macam tak berapa ni, tapi bagus tu konsep ni. Kita panggil apa tu open government partnership. Jadi selalunya sebelum satu agensi kerajaan tu nak buat polisi, dia kena jemput NGO. Kita tak payah bayar Ustaz dah. Tak payah bayar. Pergi sana kita ada persatuan apa tu pengguna Islam dan sebagainya. Tapi hulurlah sikit-sikit kan. Untuk minyak mungkin. Untuk minyak. Jadi ini merupakan idea, sebab mereka ni kita tengok ada orang muda-muda dan juga ahli-ahli dia boleh memberi idea-idea dan juga boleh bandingkan negara seperti CJ halal dikeluarkan oleh Singapura, Indonesia sebagainya, tengok lebih kita boleh banding. Terutama sekali kes-kes sekarang ni very sensitif. Kes-kes halal ni. Lebih baik kita melihat kembali dan pastikan bahawa credibility kita macam Ustaz kata. Ini CJ ni dan juga daging ni saya pun tak berani makan credibility ni. Jadi nak memastikan bahawa saya ni nak boleh makan sate dan daging sebagainya, saya rasa ini makan masa Ustaz. Jadi dah menjadi isu sebenarnya seperti apa yang disebut oleh Bahar tadi Ustaz dia pun dah takut nak makan sate daging. Tetapi satu soalan yang mungkin direct ialah daripada orang yang tak tahu macam saya ni, kalau dah kita
termakan daging haram tu. Bagaimana nak menyucikan semula diri kita, Ustaz? Kita melihat daripada sudut fiqhiyah dulu. Ya. Dalam kitab Ashbah wan Nadhair ada membicarakan di sana ada timbul isu ragu-ragu, asyak dalam pemakanan daging. Yang pertamanya secara ringkaslah saya cerita ya. Jikalau orang itu yakin bahawa binatang itu sembelihannya tidak mengikut syarak, maka memang haram padanya makan, dan jikalau dimakan dia berdosa. Okey. Dan jikalau seseorang itu ragu-ragu tentang daging tersebut, tetapi ia disembelih oleh orang Islam macam cerita tentang Aisyah tadi, maka ia halal sebab orang Islam. Adapun kalau ragu-ragu tak tahu, maka wajib padanya untuk meninggalkan akan perkara tersebut. Sekarang ni kita membicarakan orang itu dah makan. Dan kita cerita 30, 40, 50, 60 tahun dah membesar, ada yang hidup dah, ada yang dah meninggal dah, ataupun anak semakin membesar. Jikalau kita yakin bahawa ataupun kita ragu-ragu bahawa itu memang adalah sumber yang haram, maka wajib bagi kita untuk bertaubat pada Allah Ta'ala. Wajib. Bila sebut tentang taubat, bukan sekadar makanan daging yang haram, semua perkara yang berkaitan dengan dosa yang bertaubat mesti kena ada 3 syarat. Ini syarat bertaubat yang asas yang disabdakan oleh Nabi SAW. Apa jua kejahatan dan maksiat yang dilakukan, inilah 3 syarat dia. Yang pertamanya disebut al-iqla', iaitu at-tarku. Wajib kena meninggalkan. Tak bolehlah haram makan lagi, dia kena tinggalkan. Kemudian Tinggal terus ya? Tinggal terus. Kalau dia dah tahu daging tu kita tahu itu daging halal. Haram. Nah, daging haram dia kena tinggalkan. Itu syarat taubat. Okey. Tak kisah. boleh repeat Tak boleh repeat. Kemudian yang keduanya dia kena an-nadam, iaitu dia kena menyesal. Tak boleh, alah tak apalah dah termakan. Kamu kena menyesal di atas apa yang kamu lakukan. Dan yang ketiganya adalah berazam. Berazam tidak mengulangi kembali akan makanan. Contohnya dalam bab isu makanan tersebut. Dan di samping itu kita buatlah solat sunat taubat dan sebagainya. Tapi syarat rukun utamanya adalah 3 ini, iaitu meninggalkan akan benda yang haram tersebut. Kalau benda itu jelas haram. Sekarang ni kita masih lagi dalam perbincangan. Kan? Halal ke haram. Kemudian yang kedua saya ulang, iaitu menyesali, dan yang ketiganya berazam terus jangan mengulangi kembali akan benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Okey. Mudah-mudahan. Baik, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Encik Mazlan dari Kedah sudah pun bersiap sedia sekarang. Assalamualaikum Tuan Mazlan. Selamat tahun baru semua. Selamat tahun baru Tuan. Ya. Ya, saya nak buat cadang Datuk macam tu. Logo halal tak ada bergerak. Logo halal tak ada memantau. Okey. Dan duit kalau orang boleh buat duit palsu, itulah kita pihak yang berkuasa. Ya. Kenalah memantau. Rakyat tak tahu, rakyat dia makan je, halal tak halal tak tahu. Tapi yang minta saya itulah pihak yang berkuasa. Ya. Yang berjawatan, yang bekerja tentang itu pantau lekit. Kadang-kadang ayam kat pasar dia tak tahu siapa sembelih. Ada ayam setiap proses dia tahu siapa yang sembelih. Ya. So lepas tu kalau ada CCTV ke, itulah sebab rakyat tahu makan ya. Tengok logo halal tak ada gerak. Mantau itu je cadangan saya jadi. Baik, terima kasih Tuan Mazlan daripada Kedah. Satu lagi panggilan untuk tidak mengecewakan. Ali dari Johor sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Ali. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Tuan Ali. Saya nak cerita ni sikit Jangan panjang sangat. Sebenarnya kita pun jaga daging. Okey. Cerita dia menarik sikit Okey, barang ni sebenarnya bukan 40 tahun. Dia barang ni dah 7 tahun saja. Okey. Barang ni saya pun dah pergi dekat Menara Kastam, dah komplain buat aduan. Okey. Tapi pegawai kastam semua pun yang datang jumpa saya semua pun saya tengok pun semua macam tak betul. Okey. Lepas tu saya pun dah keluar daripada bangunan, saya cuma bagi tahulah dengan diorang. Cakap korang tak nak ambil tindakan ni, satu hari nanti seluruh rakyat Malaysia kita ni akan makan daging haram. Saya bagi tahu, saya pun keluar daripada bangunan. Okey. Dia sebenarnya diorang ni masuk bukan masuk daging, cuma masuk hati, paru, tulang macam tu. Dia masuk part-part. Daging tak, daging India ni semua memang daging dia halal. Ini mati sekasam, semua ada yang tak betul lah.
Then kita buat aduan. Saya pun pernah pergi Putrajaya, komplain juga dengan masjid, ada bagi tahu 6 tahun lepas ada company ni macam ni tapi tak ada tindakan. Saya pun dah cubalah sebab saya pun orang Islam. Saya nampak barang yang orang buat ni semua tak betul. Cuma saya dah nasihat, tapi saya pun baliklah sebab saya tahu custom ni ambil sebab barang ni pun bukan yang masuk daripada Port Kelang, semua masuk daripada Singapura. Kelang ni, Pak Senai ni pun kita pun tahu. Semua kawan-kawan yang Cina ni pun tak ada orang politik. Jangan salah faham ni tak ada orang politik, tak ada apa-apa ni semua. Yang bos dia pun tak salah saya, orang Singapura, 2 Chinese. Nama company tu pun kita tahu semua dia orang yang buat. Cuma alhamdulillah lah 6 tahun 7 tahun ni pun baru barang ni keluar pun kita syukur lah. Sepatutnya awal-awal dulu 7 tahun lepas saya dah pergi dekat custom dah komplain, tapi custom pegawai semua ramai datang. Saya tengok dalam muka-muka pun saya takut saya balik lah sebab kita berniaga, kita ada family. Okey, baik. Terima kasih Ali dari Johor. Kita dapat gambaran yang jelas sebenarnya. Walaupun kita tak tahu sejauh mana betul ataupun tidaknya apa yang disebut oleh pemanggil kita, tapi itu mungkin satu masalah. Dan kita difahamkan Datuk Seri, esok syarikat yang terlibat ini akan didakwa di mahkamah. Itu mengikut laporan dalam media hari inilah. Atas dakwaan apa sebenarnya daripada jangkaan Datuk Seri? Saya tak tahu. Saya dapati bahawa saya dengar tadi dalam TV iaitu dia silap letak logo di kenderaan. Saya tak tahu di bawah akta, di bawah apa dia akan dakwa kan. Tapi walau bagaimanapun sekurang-kurangnya ada tindakan yang cepat yang dibuatkan oleh pihak tertentu. Walau bagaimanapun saya rasa perkara ini kita patut serah kepada agensi penguatkuasa yang lebih profesional sebab kes ini, saya kira kes ini bukan begitu senang. Ia memakan masa untuk kita mencari siapa sebenarnya dalang-dalangnya dan siapa yang sebenarnya yang melakukan kesalahan-kesalahan. Sebab kita dapati bahawa macam sekarang ni kita tak tahu sebenarnya yang tak tahu siapa tau. Adakah JAKIM, adakah Makis, adakah custom, sebagainya. Custom, adakah dia tahu bahawa adakah kerja dia apabila terima dokumen tu dia kata okey, semua okey, adakah dia patut tengok halal tak halal, sebab tak ada koordinasi di antara agensi-agensi kita ada. Jika sekiranya mereka ni kalau ada koordinasi, kurang-kurangnya semua boleh cek. Satu dah terlepas, ada yang kedua dan yang ketiga sebagainya. Tetapi jika sekiranya ada ketirisan, ada perkara-perkara yang dilakukan sebab rasuah, itu tak baguslah. Betul tak? Tapi itu patut dielakkan sebab ini adalah makanan. Betul? Makanan. Walaupun benda-benda lain tak boleh buat, tapi yang ni lagi jangan buat. Sebab benda ni bukan ia melibatkan satu kesalahan besar dan juga melibatkan impact dia begitu besar dan juga rosak kredibiliti institusi-institusi tertentu. Saya suka bila Datuk Seri sebut tentang sekiranya kita meragui lah bahawa apakah itu daging itu halal ataupun haram. Jika situasi itu berlaku, Ustaz, kita meragui tentang halal dan tidak ataupun tidak, apa yang perlu dilakukan sebagai umat Islam? Yang pertama, kita melihat dalil yang jelas bahawa dalam surah Al-Maidah Allah Ta'ala kata hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir sehinggalah akhirnya. Diharamkan ke atas kamu untuk makan bangkai, sembelihan yang tidak mengikut syarak. Kemudian dalam hadis mengatakan innal halala bayyinun wa innal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan ada padanya mutasyabihat, mushtabihat, iaitu kesamaran. Ini benda yang meragui. Apabila sesuatu itu datang dalam bentuk bukan yakin, yakni ragu, dan ragu itu menepati piawaian yang telah ditentukan oleh syarak. Maksud dia apa dia? Ragu bahawa ia ni sembelih orang Islam ke ataupun orang yang bukan daripada kalangan orang Islam. Maka bila diri sendiri itu ragu, maka wajib padanya untuk meninggalkan akan makanan yang haram tersebut. Wajib padanya untuk meninggalkan. Dan saya tertarik dengan Cik Mazlan yang turut menyatakan bahawa dia menceritakan pengalaman dia berhadapan dengan SPRM dan sebagainya, dan kembali kepada apa yang ditanya oleh pemanggil sebelum itu tadi. Tidak salah kalau tuan boleh
mendatangkan bukti, mendatangkan apa itu bahan bukti kepada pihak kerajaan ataupun pihak autoriti bahawa memang ada ketirisan dalam isu berkaitan dengan daging katil yang dikatakan masuk ke dalam negara kita sedemikian. Jadi saya ulang sekali lagi bahawa bukan setakat individu daripada masjid, surau, mereka terlibat dengan restoran ataupun penjual daging sendiri boleh bersama-sama membantu kerajaan untuk mendatangkan ataupun menunjukkan bukti bahawa memang ada golongan yang ataupun kumpulan yang membawa aliran ataupun perkara-perkara yang boleh merosakkan masyarakat dengan memakan daging yang haram tersebut. Cuma Ustaz, kita nak pastikan apabila ada orang mai komplain, kita ambil tindakan yang cepat. Kan? Itu mustahak. Sebab kredibiliti kita, kadang-kadang kita pergi 2-3 kali dia buat tak tahu, tak boleh seperti nyatakan tadi. Jadi kita nak tindak dengan lebih cepat dan juga ambil tahu. Dan selalunya kita ada sistem. Selalunya apabila tindakan, kalau agensi profesional ni dia kalau dia boleh bagi tahu apa jadi kes tu dan sebagainya. Saya rasa jabatan-jabatan JAKIM ke apa dan sebagainya kena ambil cakna cepat. Kita ambil cakna, dan kita sekarang JAKIM dan sebagainya, apa tu beberapa jabatan agama lain, saya rasa sekarang ni kita ada Gen Y. Semua pegawai ni begitu savvy kepada IT. Saya rasa kepada sedemikian mereka dapat bantu dengan lebih cepat, tapi dengan syarat kita ambil tindakan dengan cepat supaya perkara sedemikian orang ada confident untuk kita komplain. Sebab whistleblower ni dia akan tengok selalunya kalau ikut kajian 12% daripada orang ramai tak nak report benda macam ni sebab dia kata yang pertama dia tak ambil tindakan. 10% kata kalau kita pergi pun dia tak ada apa-apa. Jadi perkara sedemikian hendaklah kita tunjuk Ustaz. Sebab seperti nyatakan tadi, dia pergi jumpa agensi kuasa, custom sebagainya, tapi dia tengok macam tak apa nak tolong kan. Tapi itu kita tak tahu apa masalah dia. Mungkin bukan bidang kuasa dia, tetapi dari segi profesionalisme mungkin sebagai pegawai ni kita boleh juga ajukan masalah bukan isu kita ni kepada Jabatan Agama ataupun agensi buat kuasa. Mana benda ni kena ada demi negara. Demi negara, demi sayang ke negara. Itu sebab kalau kita pergi Australia, kalau kita bawa buah dia tak bagi masuk. Ya, betul. Sebab apa tahu? Bagi dia ini adalah membawa disease dan sebagainya. Bagi dia. Pasal apa? Sebab dia sayang negara kita. Saya minta maaf, negara kita ni bawa masuk apa tak apa. Kita just don't care. Tapi bagi dia tak ada. Ini sebab ada tanah-tanah ni takut ada benda-benda masuk ni, ada termite ke apa sebagainya. Jadi dia ada perkara, bukan kita nak puji orang putih, ada perkara yang benda yang bagus. Isu ini sebenarnya telah pun turut dibangkitkan di Dewan Negara semalam dah, dan disebut bahawa dalam setelah dirujuk kepada Jabatan Kimia, dikatakan bahawa daging yang dirampas itu tak adalah daging kuda, tak adalah daging kangaroo. Tapi apakah Datuk Seri merasakan bahawa dengan kenyataan seperti ini yang dikeluarkan oleh Timbalan Menteri sendiri di Dewan Negara mungkin memberikan sedikit kelegaan kepada pengguna-pengguna di negara kita? Itu adalah satu perkara bagus, tapi yang pertama hendaklah kita ikhlas menyatakan iaitu benda yang benar. Ustaz. Betul. Tapi dalam masa sehari 2 hari kalau kita bawa menyiasat, selalunya kalau agensi profesional dia tak boleh bagi putusan yang cepat itulah. Jadi lebih baik kita serah kepada kita buat RCI lah. Sebab isu ni sensitif. Kita untuk mendapatkan sebenarnya siapa sebenarnya yang melakukan kesalahan, yang kedua apa punca-punca kelemahan, dan yang ketiga kita cari bagaimana kita nak satukan jabatan-jabatan yang berkaitan itu supaya perkara sedemikian tak berlaku lagi. Di Malaysia ni kita hangat tak ayam, Ustaz. Minta maaf dia bahasa benda tu. Ini kita hangat ni. Tapi benda ni akan hilang apabila 2-3 minggu lagi. Macam kita pergi hospital, Ustaz, tengok kawan berlanggar motor, kaki naik ke atas. Saya rasa 2 minggu tak naik motor. Tapi hari lepas tu lagi laju. Hari ke-15 dia naik lagi. Rompek lagi. Jadi saya rasa perkara sebenarnya macam-macam hangat tai ayam ni kita kena letak sebelah dan fikirkan perkara-perkara yang akan berlaku, tambah-tambah sekali isu-isu yang sensitif begini. Dan banyak komplain-komplain, selalunya orang kata JAKIM lemah, dan ada yang suruh buat tukar sebagainya. Jadi kita kena ambil fight against ni kepada orang yang menyatakan demikian supaya kita bukan begitu. Tetapi kita jangan hide information. Itu sebabnya RCI ni, Ustaz. Itu macam juga kes tabung haji. Orang suruh RCI, kenapa kita tak buat sampai sekarang kan? Tapi yang ni Menteri dah kata nak buat RCI, bagus. Cuma pastikan bahawa
keputusan ini adalah benar dan pastikan kita terima kelemahan-kelemahan yang dibuat oleh ICI dan kita perbaiki. Jangan kita tak nak terima kelemahan-kelemahan itu, kita tambah lemah lagi. Jadi sampai bila kita akan tak ke mana, Ustaz? Diharapkan kerajaan mendengar suara rakyat supaya apa yang datang sebagaimana aduan yang diajukan supaya perkara ini dapat diselesaikan, sebab kita nak makan daging ni. Ada juga semalam bila saya sembang-sembang bersama dengan Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterina, Kesihatan Veterina, Jabatan Perkhidmatan Veterina, DVS. Mereka ada SOP yang begitu ketat sebenarnya sebelum sijil halal itu dikeluarkan oleh JAKIM dan sebagainya. Pemeriksaan dilakukan di pusat penyembelihan dan sebagainya. Tetapi apakah mungkin juga itu bukan satu tugas yang mudah kalau kita melihat daripada negara-negara yang mengimport daging ke negara kita itu adalah terlalu banyak dan sebagainya. Jadi apa pandangan Ustaz dalam soal ini? Apa yang mungkin kerajaan perlu lakukan melihat semula dari segi keanggotaan bukan saja MAKIS tapi juga DVS itu sendiri? Ya, kita melihat bahawa semua pihak mengambil peranan daripada MAKIS, daripada pihak JAKIM sekarang ni yang menjadi mangsa banyaknya adalah JAKIM. Tanpa menilai dan melihat kepada jabatan-jabatan yang lain. Dan mereka terpaksa terima apabila rakyat bangkit untuk bertanya kerana status halal sekarang ini di Malaysia telah dipertikaikan. Halal ni bukan benda yang kecil. Dia halal lawan dia haram. Kalau halal haram je lah. Tak ada halal lam. Kalau saya ingat Datuk Tok Arwah Harundin mengatakan tak ada halam lah. Halal pun tak, haram pun tak. Kalau dia melibatkan perkara yang haram, maka dia haram. Maka kita menasihati kepada masyarakat terutamanya dan juga kepada badan otoriti dan kerajaan agar bangkit sama-sama dan minta juga pihak kerajaan agar mendengar suara rakyat dan mendengar badan-badan NGO dan juga melantik badan NGO sebagai mata-mata dan telinga kepada mereka sehinggalah insya-Allah isu ini dapat diselesaikan kerana kita esok tulat nak makan daging. Daging ini kadang-kadang satu lagi saya kahwin Datuk. Di Malaysia kita ni sebenarnya stok daging bukanlah tak banyak. Dan ramai juga pembekal, ramai juga peladang orang yang memelihara akan lembu, daging dan seumpamanya, kerbau. Kita utamakan tempatan. Kalau tak cukup kita ambil luar dengan mengikut piawaian telah yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Ustaz, silakan Datuk Sri sebelum kita berpisah. Yang pelik yang peliknya sepatutnya daging-daging luar negara lebih mahal daripada daging itu. Yang kita ni RM40. Itu ada interview dalam TV kata makcik kata aku tak boleh beli daging lah sebab semahal. Ini satu perkara, tapi banyak negara luar dari segi makanan kita murah tempat dia. Dan dari segi baju dan sebagainya mahal, tapi negara kita ni lain. Dari segi makanan mahal. Jadi perkara sedemikian nak tengok juga. Okey, sebelum kita berpisah daripada udara dari perkara satu ataupun 2 minit lagi lah. Mungkin ini Datuk Sri sendirilah harapan Datuk Sri, seruan Datuk Sri lah. Saya rasa untuk kebaikan. Jadi apabila kelemahan-kelemahan yang ada pada kita tu hendaklah kita perbaiki, kita cabar. Kita jangan give up kan. Sebab bukan semua lemah, ada mungkin kelemahan sini. Jadi kepimpinan tu mustahak untuk menjadi pimpinan yang baik seperti kita nyatakan, integriti kena bagus, merit kena ada, tapi berani kena benar. Satu lagi saya pastikan bahawa kerajaan ni jangan bagi 1-2 saja kepada syarikat untuk import ni, Ustaz. Kita nak ada, jangan monopoli. Jadi apabila banyak syarikat ni sudah tentu dia ada fight sikit, jadi kita boleh kalau apa-apa terjadi kepada syarikat ni kita boleh ban dia, kita tarik lesen dia, tapi kita masih ada lagi 1-2 syarikat lain. Itu antara. Selain itu pastikan juga kita sama-sama bagi maklumat lah jika sekiranya kita ada maklumat yang didapati bahawa ada perkara seperti ini berlaku, sebab benda ni akan berlaku lagi jika sekiranya kita hangat ti ayam. Baik, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Datuk Sri Akbar Sata. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Haji Ahmad Hafiz Al-Bukhani kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Ini isu yang terus diperkatakan dan esok masing-masing menunggu juga apakah tuduhan yang akan dikenakan kepada syarikat yang dianggap sebagai kartel daging import ini, dan ianya juga merupakan sesuatu yang mungkin akan mendapat perhatian rakyat Malaysia, tetapi apa yang disebut oleh kedua-dua tetamu kita ini adalah merupakan sesuatu yang berlandaskan kepada kebenaran, berlandaskan kepada keikhlasan, dan kita harap kerajaan juga harus mendengar suara rakyat ini dengan begitu jelas sekali. Cuma sekali saya minta maaf, saya ini
Yang mustahak sekali ialah banyak orang tak tahu, orang-orang yang white collar criminal ni dia takut masuk jail. Pastikan juga apabila ada penjara, denda dan penjara, bagi dia masuk penjara. Itu akan memberi impak yang undang-undang dipertingkatkan. Betul. Kan, supaya mereka selalunya kalau kes macam ni dia denda. Dia denda, kawan tu duit banyak bayar duit banyak. Tapi orang macam ni takut masuk penjara, dia takut. Betul. Jadi terima kasih kepada Datuk Seri, terima kasih kepada Ustaz, dan terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara. Kita jumpa lagi dan kita akan terus berbicara dengan berbagai isu. Jumpa lagi. Alhamdulillah. Terima kasih.